Kitab Iktikaf. Bab Iktikaf di 10 hari terkahir. صحيح البخاري 1885. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. Sahih Bukhari 1885 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus bahwa Nafi mengabarkannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab Iktikaf di 10 hari terkahir. صحيح البخاري 1886. حدثنا الحلاه بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. Sahih Bukhari 1886 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya, kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah kepergian beliau. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab Iktikaf di 10 hari terkahir. صحيح البخاري 1887. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فتمسوها في العشر الأواخر وتمسوها في كل وتر فامطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوق في المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. Sahih Bukhari 1887 telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 malam pertengahan bulan dari Ramadan lalu orang-orang mengikutinya. Hingga ketika malam ke-21, yaitu malam ketika beliau kembali ke tempat iktikaf beliau berkata, siapa yang telah beriktikaf bersamaku maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 malam-malam akhir. Sungguh aku telah diperlihatkan tentang malam Lailatul Qadar ini namun kemudian aku dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada malam 10 akhir dan carilah pada malam yang ganjil. Kemudian pada malam itu langit menurunkan hujan. Pada waktu itu atap masjid masih terbuat dari dedaunan hingga air hujan mengalir masuk ke dalam masjid.
Kemudian mataku memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dahi beliau ada sisa air dan tanah di waktu pagi pada hari ke-21. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab wanita haid menyisir kepala orang yang sedang iktikaf. صحيح البخاري 1888. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. Sahih Bukhari 1888 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham berkata, telah mengabarkan kepada saya bapakku dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kepala beliau kepadaku ketika sedang beriktikaf di masjid lalu aku menyisir rambut beliau sedangkan aku saat itu sedang haid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu keperluan. صحيح البخاري 1889. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. Sahih Bukhari 1889 telah menceritakan kepada kami Kutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjulurkan kepala beliau kepadaku ketika sedang berada di masjid lalu aku menyisir rambut beliau. Dan beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali ketika ada keperluan, buang hajat, apabila beliau sedang beriktikaf. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab mandi untuk orang yang iktikaf. صحيح البخاري 1890. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Sahih Bukhari 1890 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencumbui aku ketika aku sedang haid dan beliau juga pernah mengeluarkan kepala beliau dari masjid ketika sedang beriktikaf lalu aku membasuh rambut beliau sedangkan aku saat itu sedang haid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab iktikaf di malam hari. صحيح البخاري 1891. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. Sahih Bukhari 1891 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah telah mengabarkan kepada saya Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya,
Aku pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk beritikaf dalam satu malam di Al-Masjidil Haram. Maka beliau berkata, tunaikanlah nazarmu itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Itikaf. Bab wanita beriktikaf. صحيح البخاري 1892. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم أعتكف 10 من شوال. Sahih Bukhari 1892 telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Yahya dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan aku membuatkan tenda khusus untuk beliau. Dan setiap beliau selesai dari sholat subuh beliau masuk ke dalam tenda tersebut. Kemudian Hafsah meminta izin kepada Aisyah untuk juga membuat tenda, maka Aisyah mengizinkannya, lalu Hafsah membuatnya. Ketika Zainab putri dari Jahsh melihatnya ia pun membuat tenda yang lain buatnya. Pada pagi harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat tenda-tenda tersebut lalu berkata, apa ini? Lalu beliau diberitahu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian melihat kebaikan ada padanya dengan membuat tenda-tenda ini? Akhirnya beliau meninggalkan itikaf pada bulan itu lalu beliau beritikaf 10 hari pada bulan Syawal. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Itikaf. Bab tenda dalam masjid. صحيح البخاري 1893. حدثنا الحلاه بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبي خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى أعتكف 10 من شوال. Sahih Bukhari 1893 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak beritikaf. Ketika beliau menuju tempat khusus untuk itikaf beliau melihat ada tenda-tenda, yaitu tendanya Aisyah, Hafsah dan Zainab. Maka beliau berkata, apakah kalian melihat kebaikan ada padanya dengan membuat tenda-tenda ini? Akhirnya beliau pergi dan tidak jadi itikaf. Kemudian beliau beritikaf 10 hari pada bulan Syawal. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Itikaf. Bab apakah orang yang iktikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk suatu keperluannya. صحيح البخاري 1894.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلبكما شيئا. Sahih Bukhari 1894 telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada saya Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu bahwa Sofiyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa iktikaf beliau di masjid pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dia berbicara sejenak dengan beliau lalu dia berdiri untuk pulang. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berdiri untuk mengantarnya hingga ketika sampai di pintu masjid yang berhadapan dengan pintu rumah Ummu Salamah, ada 2 orang dari kaum Ansor yang lewat lalu keduanya memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai. Maka keduanya berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Kejadian ini menjadikan berat bagi keduanya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya syaitan mendatangi manusia lewat aliran darah dan aku khawatir syaitan telah memasukkan sesuatu pada hati kalian berdua. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab Iktikaf dan keluarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di pagi hari ke-20. صحيح البخاري 1895. حدثني الحلاه بن منير سمع هارون بن إسماعيل حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيح 20. قال فاخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيح 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان أعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزع. قال فجاءت سحابة فامطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته. Sahih Bukhari 1895 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, dia mendengar Harun bin Ismail telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Mubarak berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Kathir berkata, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, aku katakan, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang Lailatul Qadar? Dia menjawab, iya pernah.
Kami pernah beriktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam pertengahan dari bulan Ramadan. Dia berkata, kemudian kami keluar pada pagi hari ke-20. Dia berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah kepada kami pada pagi hari ke-20 dan berkata, sungguh aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada 10 malam-malam akhir dan pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku sujud di atas tanah dan air yang becek. Oleh karena itu siapa yang sudah beriktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kembalilah beriktikaf. Maka orang-orang kembali ke masjid. Dan saat itu tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit hingga kemudian tiba-tiba datang awan yang banyak lalu hujan turun. Kemudian salat didirikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas tanah yang becek dan air hingga aku melihat sisa-sisa tanah pada ujung hidung dan dahi beliau. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab wanita mustahadalah beriktikaf. صحيح البخاري 1896. حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمر والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. Sahih Bukhari 1896 telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai dari Khalid dari Ikrimah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang dari istri-istri beliau yang ikut beriktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mengalami istihadah. Aisyah radhiyallahu anha melihat ada darah berwarna merah dan kekuningan sedangkan di bawahnya diletakkan baskom sementara dia mengerjakan sholat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab wanita mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf. صحيح البخاري 1897. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني الحرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. حدثنا الحله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فانظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى دم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. Sahih Bukhari 1897 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma bahwa Sofiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ali bin Al-Husain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid sedangkan istri-istri beliau bersama beliau dalam keadaan bergembira. Beliau berkata kepada Safiyah binti Huyai, janganlah kamu tergesa-gesa hendak pulang, tunggulah hingga aku keluar bersamamu.
Rumah Safiyah berada di perkampungan Usamah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Safiyah. Kemudian di jalan ada dua orang dari kaum Ansor yang berjumpa dengan beliau, lalu keduanya memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat lalu keduanya meneruskan perjalanannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, "Kemarilah kalian, ini adalah Safiyah binti Huyai." Maka keduanya berkata, "Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah dan aku khawatir telah timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab apakah orang yang iktikaf boleh melakukan pembelaan atas dirinya? صحيح البخاري 1898. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي أخبرته حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم. قلت لسفيان أته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليل. Sahih Bukhari 1898 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abu Atik dari Ibnu Syihab dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma bahwa Safiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan, aku mendengar Az-Zuhri dari Ali bin Al-Husain bahwa Safiyah radhiyallahu anha menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang itikaf. Ketika dia kembali beliau berjalan mendampinginya. Kemudian ada seorang dari kaum Ansor yang melihat beliau. Setelah beliau melihatnya, beliau memanggil orang itu lalu berkata, dia adalah Safiyah. Sufyan beranggapan, beliau berkata, ini adalah Safiyah. Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah. Aku bertanya kepada Sufyan, apakah Safiyah menemui beliau pada malam hari? Sufyan berkata, memang, tidak lain kecuali di malam hari. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab orang yang keluar dari tempat iktikafnya di pagi hari. صحيح البخاري 1899. حدثنا الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيح 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فامطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. Sahih Bukhari 1899
telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bishr telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Jurayj dari Sulaiman al-Ahwal pamannya Ibnu Abu Najih dari Abu Salamah dari Abu Said. Dan diriwayatkan pula, Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Said. Dan diriwayatkan pula, aku menduga bahwa Ibnu Abu Labi telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami pernah beriktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam pertengahan. Ketika pagi pada hari ke-20 kami membawa pulang perlengkapan kami lalu kami menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata, siapa yang sudah beriktikaf kembalilah ke tempatnya beriktikaf. Sungguh aku diperlihatkan dalam mimpi tentang malam ini, aku melihat aku sujud di atas air dan tanah. Ketika beliau kembali ke tempat iktikaf beliau, langit nampak mendung lalu hujan turun. Demi zat yang telah mengutus beliau dengan hak, sungguh langit menurunkan hujan sejak akhir sore hari itu. Masjid saat itu atapnya terbuat dari dedaunan dan sungguh aku melihat sisa-sisa tanah pada ujung hidung dan dahi beliau. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab Iktikaf di bulan Syawal. صحيح البخاري 1900. حدثنا محمد هو بن سلام أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفص فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء أبصر 4 قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا أراها فانزعت فلم يعتكف في رمضان حتى أعتكف في آخر العشر من شوال. Sahih Bukhari 1900 telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail bin Ghazwan dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Dia Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Lalu Aisyah membuat tenda khusus. Kemudian hal ini didengar oleh Hafsah, maka dia pun membuat tenda serupa. Begitu juga hal ini kemudian didengar oleh Zainab, maka dia pun membuat tenda yang serupa. Ketika beliau selesai dari sholat subuh beliau melihat tenda-tenda tersebut, maka beliau berkata, apa ini? Lalu beliau diberitahu dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka, para istri beliau. Maka beliau bersabda, apa yang mendorong mereka sehingga beranggapan bahwa tenda-tenda ini adalah jalan kebajikan? Bongkarlah tenda-tenda itu, aku tidak mau melihatnya. Maka tenda-tenda itu dibongkar dan beliau tidak meneruskan iktikaf Ramadan hingga kemudian beliau melaksanakannya pada 10 akhir dari bulan Syawal. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab pendapat bahwa seseorang tidak harus berpuasa saat iktikaf. صحيح البخاري 1901.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فأعتكف ليلة. Sahih Bukhari 1901 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah dari saudaranya dari Sulaiman bin Bilal dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi dari Abdullah bin Umar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, wahai Rasulullah, aku pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam di Al-Masjidil Haram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, tunaikanlah nazarmu itu. Maka kemudian Umar melaksanakan iktikafnya pada suatu malam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab jika di masa jahiliyah bernazar untuk iktikaf, kemudian ia masuk Islam. صحيح البخاري 1902 حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. Sahih Bukhari 1902 telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Umar radhiyallahu anhu bernazar di zaman jahiliyah untuk beriktikaf di Al-Masjidil Haram. Dia, Ubaid, berkata, aku menduga dia berkata, untuk 1 malam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, tunaikanlah nazarmu itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab iktikaf di 10 hari kedua di bulan Ramadan. صحيح البخاري 1903 حدثنا الحلاه بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Sahih Bukhari 1903 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Abu Hasyim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Iktikaf. Bab barang siapa berniat untuk iktikaf kemudian mempunyai keinginan untuk keluar, tidak melanjutkan. صحيح البخاري 1904 حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا الحله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفص عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فابني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فابصر بالأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف فارجع فلما أفطر أعتكف 10 من شوال. Sahih Bukhari 1904
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada saya Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa beliau akan beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu Aisyah meminta izin kepada beliau untuk membuat bangunan, tenda, khusus, maka dia diizinkan. Kemudian Hafsah meminta Aisyah agar memintakan izin kepada beliau untuknya lalu dilakukan oleh Aisyah. Ketika melihat hal itu, Zainab binti Jahsy memerintahkan pula untuk membuatkan tenda, maka tenda itu dibuat untuknya. Aisyah berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila telah selesai dari sholat, beliau kembali ke tempat khusus itikaf. Maka beliau melihat ada banyak tenda, lalu berkata, apa ini? Mereka menjawab, ini tenda-tenda milik Aisyah, Hafsah dan Zainab. Maka beliau bersabda, apakah mereka mengharapkan kebajikan dengan tenda-tenda ini? Aku tidak akan beritikaf. Maka beliau pulang ke rumah. Setelah bulan Ramadan berakhir beliau itikaf 10 hari di bulan Syawal. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Itikaf. Bab orang yang beritikaf memasukkan kepalanya ke dalam rumah untuk dibasuh. صحيح البخاري 1905 حدثنا الحلاه بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. Sahih Bukhari 1905 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sedang haid ketika beliau sedang itikaf di masjid. Ketika itu beliau menjulurkan kepala beliau kepadanya. Menurut ijma ulama sahih.